Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ramadan yang keberapa dah eh? Final apa? Hari Selasa. Okay, kita puasa hari Selasa lepas. So hari ni hari ke-8 lah, betul tak? Ingat-ingat lupa dah. Betul ke? 8 Ramadan hari ni? Betul lah, 8 Ramadan. Okay. Alright guys, apa khabar semua? Boleh boleh dengar suara saya? Okay, cubaan suara dulu. Cubaan suara. Oh, ada something yang tak berapa suara jelas Okey, ngam, cantik cantik. Okey, disebabkan kita sekarang dalam bulan puasa, okey, so tak dapatlah kita nak buat chit-chat pada malam pada waktu malam sebab lebih memberi laluan kepada ibadah tarawih, okey, yang nak sambung tidur kat masjid mungkin nak terus sambung qiyamul lail kan. Okay, so saya minta masa sikit petang-petang macam ni tapi mungkin mungkin tak berapa ramai lah kot Tapi tak apa, no problem. Okay, kata apa? Uh, Belajar ataupun berkongsi ilmu ni pun satu ibadah jugalah. So sama-sama lah kita duduk sekejap. Okay, insyaAllah tak lama lah sebab tengah puasa kan. Nanti kan cakap banyak-banyak haus. Okay guys, it will be short and sweet and short, simple session. Okay, basically hari Sabtu yang lepas, okay, saya terbaca satu artikel dari The Star. Okay, The Star yang tajuknya berkenaan dengan ni lah, MOU ni, Memorandum of Understanding. Okay, dan dia something yang menarik lah sebab dia kena ataupun the Star tu dia buat research, dia track all the MOUs yang ada, okay, pada sepanjang tempoh bulan Mac tahun lepas, tahun 2020, okay, sampailah pada hari Sabtu tu lah, okay, dan ada lebih kurang 133 MOU yang termeterai, okay, yang dipublish lah, okay. Tapi out of 133 tu, okay, yang actually come to realization, okay, yang actually come to fruition, yang ada bergerak sikit untuk towards the actual project tu hanyalah 5 kata saya ingat saya baca artikel tu, okay. Before kita kupaskan apa itu MOU, kita kena tengok dulu lah MOU tu apa. Jom kita tengok sikit basic definition MOU tu apa. Hari ni kita terus tengok dekat kita punya website saja, okay. Tak ada slide sangat. Okay. So according to Investopedia. Okay, Investopedia ni basically macam Wikipedia tapi untuk investor lah. So kalau you orang rajin, okay, nak baca banyak, nak belajar sendiri, okay, nak cari info-info sendiri, okay, bolehlah kita tengok-tengok Investopedia ni banyak-banyaklah sumber-sumber ilmu. Okay, hi Nazmi. Okay, according to Investopedia, alright, what is a Memorandum of Understanding, MOU? Okay, a Memorandum of Understanding is an agreement between two or more parties outlined in a formal document. It is not legally binding. Haha, tu keyword dia. It is not legally binding, okay, but signals the willingness of the parties to move forward with a contract. Okay, baru tunjuk interest, okay, baru tunjuk willingness, okay, tu yang kita nak kena take note tu. Okay, bila kita baca macam ni, okay, dah sedia mudah untuk kita faham yang MOU tu hanyalah risik-risik lah, orang kata risik-risik lah, belum nikah lagi. So benda boleh jadi, benda boleh tak jadi. Okay, tapi untuk investor punya ataupun traders lah, macam kita semua ni, okay, MOU ni tak ada masalah apa pun. Okay, cuma kita kena buat due diligence lebih sikit lah. Orang kata supaya tak mudah digula-gulakan dengan MOU tu. Right? So the MOU can be seen as the starting point for negotiation as it defines the scope and purpose of the talks. Okay? Such a memorandum
most often seen in international treaty negotiation. Okay, whatever lah, ni dia punya definition tu lah Okay. Siapa yang komen bercahaya ni, Abang Nik ni? Dia percaya sinar Ramadan. Alright, so itu basically MOU for those yang mungkin baru nak kenal perkataan MOU ni. Okay, so ini artikel yang saya masukkan yang dikeluarkan oleh The Star hari tu. Okay, pada 17 April hari Sabtu. Right, so the question of MOUs materializing. Alright, okay, ni dah ada sikit summary ni. Okay, you all boleh baca. Coming back to the period track by Star Bizweek, Bintai, okay, Bintai Kinden Corporation has emerged as the king of MOUs. Saya dapat gelaran. Okay, king of MOUs. Okay, with 8 MOU dia buat, with 8 under its belt as the construction and engineering firm diversifies into the healthcare industry in the light of COVID pandemic that brought the global economy to a standstill last year. Okay, 7 of the 8 were vaccine-related MOUs. Okay, from licensing rights to logistics and storage. Okay, so ini dia punya summary lah, right? Okay, the Star Bizweek track at least 133 MOUs. Okay, so yang saya cakap tadi lah, sepanjang tempoh Mac 2020 sehinggalah April 2021 ni ada 133 yang semuanya confirm majority cuba nak involve dalam healthcare. Okay, sebab dia tunggang healthcare punya bull run sepanjang tahun lepas. You all tengoklah yang Bintai ni pun, yang asalnya construction and engineering firm, tiba-tiba nak diversify into healthcare. Okay, dan banyak lagi company-company yang kita dengar buat macam tu last year. So kita baca, kita scroll sikit. Okay, and then, okay, ni something yang you all mungkin interested untuk remember. Okay, tak sure lah Tan Sri Amin Shah Omar Shah ni masih aktif ke tidak. Okay, back then he was given the moniker King of MOUs. Okay, terkenal dengan rajinnya buat MOU. Okay, tapi hardly any came to fruition. Okay, bermaksud kerja dia buat MOU saja, tapi lepas MOU tu tak buat apa-apa pun. Okay, just untuk menarik perhatian publik tu. Okay, I see. Okay, so dia tak aktif lah kot dah. His empire collapsed during the Asian financial crisis in 1998 and they dah declared bankrupt. Okay, tak apalah tu cerita dia. Alright, so ini yang kita cerita tadi, sepanjang tahun lepas punya 133 MOU tu, only 5 made actual progress. Okay, 8 dah terminated. Okay, 8 dibiarkan lapse ataupun expired. Okay, so banyak benda, banyak point yang kita dah boleh ambil dekat sini. Okay, and then the remaining 112, okay, share the same updates that there are no material developments, okay, since the signing or from the latest periodic update. Okay, so hanya 8 yang 5 yang make progress, yang 8 tu dah kiok, 8 lagi expired. Okay, dan 112 lagi ni terbiar, tak jadi apa-apa. Okay, right. Dan yang kita cuba nak relate dekat dalam kita punya daily trading ni, basically inilah dia the trend of buy the rumor, sell the news ataupun buy on news. Okay, kita cuba nak buat sebagai investor tu. Okay, but then kita kena berhati-hati terlebih dahulu. Okay, sebab tengok jugalah dulu company apa yang buat MOU tu. Alright, first benda ni back to the simple, back to the basic things yang kita kena buat sebagai investor, sebagai trader. Okay, pilihlah company yang ada fundamental business, okay, yang fundamentally strong, yang profitable. Okay, tak ada masalah. Okay, actually, okay, apa yang berlaku bila ada MOU ni, okay, the expectation adalah, okay, dia akan bagi satu positive vibe lah. Okay, konon-kononnya nak ada business baru, okay, yang akan bagi feature cash flow kepada company. Okay, so itu kata apa, the positive vibes yang MOU punya announcement ni bagi. Okay, tapi bila mana, okay, kata apa, market react dengan positive vibes tersebut, okay, tak ada masalah untuk kita join the ride, join the hype, tak ada masalah. Okay, tapi kita kena tahu bila nak keluar. Kena tahu bila nak keluar, adakah ianya
betul-betul nampak macam genuine ataupun hanyalah gula-gula semata-mata. Okay, sebab tu kita nak kena relate balik dekat company yang kita nak beli tadi tu, bila kita dengar dia nak buat MOU. Okay, walaupun bermacam-macam lah MOU nak buat, tapi dia tak ada langsung track record berkenaan dengan MOU baru yang dia nak venture in tu. So that one is a red flag. So kena berhati-hati, right? PSG tak join Super League Okay, belum ni kot, belum discuss lagi. Alright. So kata apa? Dia ada bagi contoh dekat sini, antaranya Bintai, okay, and then what else dia bagi contoh, okay, Advanced Con, okay, AT Systemization, okay, AT yang ceritanya nak buat glove companies yang meriah jugalah nanti bulan 9 dan 10 tahun lepas memang true, okay, the share price naik dengan that announcement, okay, tapi lepas tu kalau kata kita nak jadi investor, long term investor untuk this kind of company just because of the MOU, maybe not lah sebab ini yang kata apa, kalau ditengok AT ni pun hanyalah penny stocks, okay, so that's why the moment kita nampak MOU tu, okay, kalau nampak momentum harga naik tu dipersilakanlah nak beli, okay, and then kalau kata harga tu jatuh lepas tu, dan out je lah, tak perlu nak simpan lama-lama sebab kita nak kena kena be clear dengan kata apa company tu nak buat dulu sebenarnya, alright. So let's say kita ambil contoh Bintai ni lah, kalau you all kata nak check nak check dekat mana nak tengok MOU ni, okay, sama ada dekat website Bursa Malaysia ni boleh, okay, boleh tengok dekat company announcement. Then contoh tadi kita nak cari pasal MOU kan, memorandum, okay, memorandum, okay, boleh terus type nama company lah, Bintai Kinden, okay, search. Alright, so there you go. Ni letter 11 Mac. 11 Mac ni pun dia buat MOU lagi Yakin betul. Okay, kalau nak baca, jom kita baca. Tekan je. Okay, kita boleh baca apa yang MOU yang dia buat ni. Okay, Bintai Healthcare and Al Rawat Medical Services. For the details of this announcement, please refer to the attachment. Okay, alright. Okay. Jom kita baca. Push, bunyi apa tu? Allah. Ni yang full statement termination. Okay, sorry. Kita tengok yang press release lah kot press release mungkin senang sikit nak baca. Okay, sekejap ya. Keluar ke saya PDF yang saya tunjuk ni? Tak keluar Okay, tak keluar. So nak kena adjust. Dia tak keluar lah. Okay, tak apa. So basically kalau you all klik dekat announcement tu, kat attachment dia tu, boleh baca. Okay, aside from keluar dekat news lah definitely akan keluar dekat news bila ada MOU macam ni. Okay. Okay, so yang MOU baru ni, okay, yang company Al Rawat tadi tu actually Saudi base okay, untuk design and supply storage and distribution of COVID-19 vaccine. Daripada tak habis-habis lagi dia. So Bintai punya game MOU ni daripada tahun lepas, okay, you all boleh nampak the trend, kerja dia hanyalah nak involve dalam vaccine distribution mata-mata. Okay, banyaklah. Okay, you all tadi dalam the start tu kata ada 8 kan. Okay, cuba kita kira satu yang ni sampailah, okay, dia kata sampai Ogos 2020. So betul lah yang data yang di track tadi tu bermula daripada Mac 2020, okay, sampailah hari ni. Okay, so betul ada 8. Okay, first mula-mula, okay, inilah dia Institut Jantung Negara pun ada. Macam-macam. Okay, so kita tengok dulu. Okay, kita tengok dulu the company tu itself. Jom kita tengok Bintai.
Okay. Asalnya adalah company construction apa tadi dah? Construction aku cakap tadi Right. So kalau kita tengok briefly, oh tak sign in ke? Okay. Sebentar. Ush, ush, ush. Kalau tak sign in tak boleh tengok bawah ni ke? Okay, so simple orang kata apa? Brief overview. Okay, kita nampak market capital untuk Bintai ni hanyalah 173 juta. So it's very small company. Okay, very small company. Okay, tak EPS negatif, PE kosong. Okay, kalau EPS negatif tu bermaksud company ni rugi je lah memanjang. Okay, you all tengok lah ni. Okay, I think baru tahun ni, okay, bermula tahun ni, kuartal ketiga Disember 2020 tu baru ada net profit. Otherwise, sepanjang dia nak buat bisnes tahun lepas rugi saja. Okay. So it doesn't look good to us lah. Kalau kata tiba-tiba yang company asyik rugi ni je, okay, kau berniaga yang supposedly you punya area of expertise pun tak untung. Okay, tiba-tiba nak venture dalam vaksin. Okay, dan bila bercerita pasal vaksin ni and then the distribution tu, I think by common knowledge kita kena tahulah vaksin yang untuk COVID-19 ni memang for now okay, dikawal sepenuhnya oleh government. Okay, so what can small company like Bintai okay do? Okay, so benda-benda macam ni always pops up in our mind lah. Kena berfikir lebih sikit. Okay, logik ke dia orang ni nak involve dalam vaksin. Okay. So daripada fundamental wise ni pun it's not very interesting, it's not a very good company lah untuk kita jadi investor for long term. Okay, but still no problem. Kita cross check waktu MOU tu keluar, okay, adakah berlakunya kenaikan harga untuk share price tersebut, company tersebut. Okay, the first one 17 Ogos 2020. Okay, definitely lah I think So we are back to 2020. Okay, 17 Ogos which is here. Okay. So pada hari kejadian 17 Ogos tu keluar MOU. Alright. The share price, okay, you boleh tengok dekat belah atas ni okay, naik sebanyak 44%. Immediately naik 44% sebelum hari berbanding hari sebelumnya. Okay. And then besok tak sure lah, nanti tak boleh check pula waktu announcement ni keluar pukul berapa. Okay, tak boleh check pula. Okay, kalau boleh check lagi interesting sebab kita boleh nampak lah kata apa permainan announcement pukul berapa ni tak ada dekat sini. Okay, tak ada tak apa. Right. So supposedly dia, kalau katalah dia keluar on that day itself 17 Ogos waktu trading hours ataupun pagi ke ataupun waktu break pukul 12.30 tu. Okay, so that day harga Bintai ni naik sebanyak 44%. Right? And the next day, okay, you all nampaklah sesiapa yang cuba kejar, okay, the next day adalah risiko-risiko yang terkorban yang mungkin beli kat pucuk belah atas ni. Dia naik actually sampai 41 sen setengah the next day 18 Ogos. Okay. Dan kalau kata yang kaki kejar harga ni dan mungkin pula termasuk lambat sangkut dekat hujung ni, okay, sangkut turun balik ke bawah ni memang sakit jugalah for that day. Kalau kata kat loss memang sedap lah. Okay, but then sebab last year punya healthcare punya bull run, okay, memang definitely very strong. So kita nampak dah dia makin naik dan naik. Okay, so ini okay lah, tak ada masalah. Right. But adakah semua MOU memberi impact positif? Okay, let's check the next MOU untuk Bintai ni. The next one would be 28 September and then 7 Oktober 28 September 7 Oktober. Okay, this one 28 September tak ada apa-apa berlaku. Kenapa pula? Kenapa gitu? Okay. Kenapa pula yang tadi tu naik harga, yang ni tak naik harga? Okay.
So isn't it interesting? Okay, so by this case tadi kita dah boleh nampak yang sebenarnya kita secara automatik MOU tu memberikan kenaikan harga kepada saham. Okay, apa beza MOU tadi dengan MOU yang ni? Okay, kita tengok sikit. Mungkin disebabkan yang ni tak berapa menarik lah kot, Memorandum of Understanding dengan dengan IJN. Okay, tak sure dia buat apa dengan IJN ni. Jom kita tengok sikit. Okay. Oh, nak commercialize vaksin. Okay. Pun masih lagi berkenaan dengan vaksin, tapi dia punya MOU dia buat dengan IJN, right? So, tak ada nampak apa-apa perbezaan pun sangatlah dengan daripada first MOU tu masih lagi berkenaan dengan vaksin. Okay, but then you can see here, okay, tak semestinya semua MOU tu betul-betul memberi impact positif, okay, kepada pergerakan share price. The next one, 7 Oktober. 7 Oktober, okay, pun sama, tak adalah ada apa-apa sangat, okay. I think you all boleh nampak jugalah sebab I think as of lepas harga dia naik from the first MOU ni, okay, harga dah relatively quite high. So it will take another different justification untuk push harga naik tinggi lagi, okay. Dia tak boleh sekadar rely kepada MOU semata-mata, right? So yang naik tinggi banyak-banyak ni pula ada apa lagi? Mungkin ada MOU, the different MOU. Okay, ada November ni banyak MOU, 12 November dengan 25 November. Okay, 12 November, 25 November. Okay, dia tak bergerak sangat. Okay, yang naik banyak-banyak ni start 27 November. Okay. Tak ada. Okay, tak, yang naik ni mungkin bukan berkenaan dengan MOU lah, right? So basically, and kata apa, kalau katalah nak jadi investor, we can see now where we can see where it's Bintai now. Okay, flat dekat 40 sen, 45 sen ni. So kalau kata yang beli dekat belah awal waktu dia mula naik ni, okay lah, good for you, tak ada masalah. But then based on MOU semata-mata, we can't really say, okay, yang statistically speaking, we can't really say there will be huge benefit ataupun the future is bright for the company. Melainkan the project yang dia buat MOU tu nampak promising lah. Okay, tapi sebabkan Bintai penny stock yang loss making company tiba-tiba nak involve dalam vaksin, okay, it doesn't sit right. So benda ni yang kita nak kena alert lah. Alright. Okay, so basically nak cerita pada hari ni, MOU ni itu je lah, sekadar dia boleh jadi gula-gula untuk short term. Okay, I think that's the best way untuk kita approach ataupun kalau kata nak trade on news based on MOU ni semata-mata. Okay, alright. Okay, I think you all dah nampak lah the example. Then especially dekat Malaysia ni, okay, kita ada volume yang very slow lah for now. I think bursa macam puasa ke apa, agak slow sikit. Okay, so kalau kata ada news yang macam ni, mungkin itulah kata short catalyst. Not genuine catalyst per se unless it's proven. Okay, tapi kalau kata kita nak trade menggunakan trade the news, okay, so these are the approach yang kita boleh ambil. So definitely, okay, tapi kena be careful, okay, tengok the timing of MOU tu keluar. Kalau kata, okay, suddenly harga naik tiba-tiba pada satu hari tu, okay, without keluar apa-apa news, and then market tutup, okay, baru keluar news, ada MOU sekian-sekian, okay. And tomorrow definitely will be volatile lah. Okay. But then kalau kata dia keluar after news, after market hours hari ni dan you all nak beli besok, that one kena be extra careful. Okay. Sebab boleh jadi, okay, people will sell on news sebab banyak dah naik harga sebelum hari sebelum tu. Okay. I think that's what happened jugalah dengan Bintai yang first MOU kita nampak tu. Okay. The day of the announcement tu harga dah naik. Okay. Besok ada lagi yang nak kejar, okay, tapi ada yang terkorban juga. Okay, so kena be very careful tuan-tuan dan puan-puan, right? So
So tidak semua MOU itu adalah intan permata, ada juga yang kaca. Okay. Alright, okay guys, I think untuk hari ini, okay, cukuplah sekadar tu. Nanti sebelum kita sebelum kita habiskan kita punya session pada hari ini, okay, just a kind reminder, kita ada kita punya kelas minggu depan, right? Hari Isnin kita akan bermula dengan kata apa EYCOF seminar kita, alright? So 8 hari kelas online, kita mula lambat sikit, pukul 9.30, okay, bagi masa untuk orang selesai tarawih dulu. Okay, then throughout Ramadan ni kita tambah lagi kata apa ibadah tambah dengan majlis ilmu untuk belajar trading saham pula. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, jangan lepaskan peluang ni. You all boleh daftar, boleh PM kita punya page untuk urusan pendaftaran. Okay, alright, I think that's all for today. Okay, thank you very much. Okay, selamat berpuasa. Okay, jangan berbuka lagi. Selamat berbuka petang nanti. Okay, see you guys again next week insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.